A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti, alam kubur yang sudah menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam pada mahsyar, matahari yang sejengkal, peluh yang membuak-buak yang akan menenggelamkan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang semasa hayatnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan 19 Rabiul Akhir kita akan selamat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Perjalanan Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian dan pengajiannya yang dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-2, dalam nombor yang ke-2 juga. Di hari ini betul saja nak test macam-macam. Nombor yang ke 3, 4, 5. Dalam nombor yang ke-5, sesungguhnya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Tuan-tuan, dalam muka surat yang ke-3 dalam nombor yang ke-5 menceritakan bagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal remajanya pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Gembala kambing kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Wa indahu ajrah, dan mendapat upah, ada gajinya yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Dan demikianlah yang dinyatakan oleh Nabi Rasulullah dalam satu sabdanya, ma man nabi illa qad ra'a al-ghanam. Tidak ada seorang nabi melainkan pernah mengembala kambing. Lalu sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya. Wa ana, aku juga adalah seorang pengembala kambing. Tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf pengembala kambing.
Nabi-nabi yang lain pun mengembala kambing. Maka sunnah nabi-nabi, sunnah rasul-rasul mengembala kambing. Saya pun kalau dah tak ada orang nak panggil nanti mengajar mana-mana, rasa nak bela kambing seekor makcik. Try seekor dulu kot mati nanti. Saya tanam pokok pun tak hidup. Jiran saya sebelah rumah, kami beli 2 pokok kelapa. Saya tanam sepokok, jiran sebelah rumah tanam sepokok. Jiran punya hidup sampai sekarang, saya punya mati makcik. Pokok kelapa ni dia mah kata tanamlah macam mana pun hidup. Tapi saya tanam tak jadi. Tanam cili mati, tanam pokok kelapa mati. Saya risau kambing tu nanti. Sekarang baru bela 2-3 hari mati pula kambing tu. Nampaknya cuba seekor dulu insya-Allah. Nampaknya tak. Jadi pakcik-pakcik pun boleh cuba insya-Allah, anak-anak pun boleh cuba insya-Allah. Duit raya tu kan himpun banyak tu bila beli anak kambing. Belakan seekor 2 ekor, tapi minta izin dulu dengan mak ayah. Kan dia berak merata atas kereta ayah kan. No pula. Nampaknya tak. Sambung tuan-tuan. Apabila usia baginda menjangkau 25 tahun, maka mulalah baginda menjalankan urusan perniagaan untuk Khadijah binti Khuwailid dengan bayaran upahnya juga. Maknanya Nabi Rasulullah pun bekerja. Nabi bukan duduk saja, Nabi bukan mengharapkan sedekah, Nabi bukan mengharapkan orang bagi makan, orang sedekah makan, tidak. Nabi bekerja, wa indahu ajrah, dan Nabi dapat upah, Nabi dapat gaji. Sebab itu kita juga pada hari ini kena usaha. Kena usaha untuk kita mencari rezeki, kena usaha untuk kita mencari rahmat daripada Allah. Sunnahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja untuk menampung anak isteri, untuk membantu suami, untuk kita ini membiayai pengajian agama anak-anak. Kita hantar, kalau kita tak pandai ajar Quran, kita hantar anak-anak kita, cucu kita belajar membaca Al-Quran, dan kita berikan sedikit upah walaupun tak diminta, walaupun tidak ditetapkan. Sebab kita nak supaya anak cucu kita ini menjadi orang yang alim, orang yang faham hukum hakam, orang yang faham tentang Al-Quran, orang yang faham tentang hadis, orang yang faham tentang sunnahnya Nabi, sirah perjuangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada kisah dalam Nabi mengembala kambing ini, ada kisah. Satu hari tuan-tuan berlaku haflah. Haflah ni apa dia? Pesta di Mekah ketika itu. Nabi sedang mengembala. Nabi teringin nak pergi haflah, pesta. Kalau pesta ni tuan-tuan ya, dengan nyanyi-nyanyian, dengan tari-tarian tuan-tuan ya. Nabi pun minta tolong dengan kawan pengembala. Dia pengembala ni dia ramai. Maka Nabi minta tolong dengan kawan pengembala yang lain, jagakan kambing. Dan kawan tu pun tak apa, bela, jaga. Nabi berjalan, patah balik ke Mekah. Dalam perjalanan Nabi rasa letih, Nabi duduk dan Nabi tertidur di satu dinding rumah milik orang Mekah. Nabi tak sempat sampai ke pesta tu, tak sempat. Dan ketika itulah rupa-rupanya Allah menidurkan Nabi Rasulullah tengah Nabi mengembala. Allah tidurkan Nabi Rasulullah sebab Allah tak nak bagi Nabi pergi ke tempat yang ada maksiat, tempat yang ada pesta tari-tarian, menampakkan aurat, minum minuman arak. Maka tuan-tuan,
Katalah kita nak pergi mana-mana, tuan-tuan, tiba-tiba tertidur, tiba-tiba kereta rosak, tiba-tiba ada orang datang rumah. Boleh jadi hikmah Allah Ta'ala nak jaga kita supaya kita tak terlibat dengan dosa. Kalau kita sampai di tempat itu, boleh jadi berlaku perkara maksiat. Boleh jadi berjumpa dengan orang-orang yang bersembang tentang dosa. Boleh jadi dalam perjalanan ada aksiden, jamnya panjang, ataupun mungkin kita sendiri yang aksiden. Tuan-tuan, Allah nak jaga. Sebab itu bila kita nak berjalan, tuan-tuan, tiba-tiba jalan jam, tiba-tiba lampu isyarat merah, tiba-tiba begini begitu, tuan-tuan, maka yakinlah ini adalah perancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ya, Nabi tertidur, semangat nak pergi pesta, nak pergi haflah ni, sampai minta tolong kawan untuk belakan sekejap, tengokkan kambing ni sekejap. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah tidurkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya nak berhenti rehat sekejap je, letih. Jalannya jauh, tuan-tuan, rentas padang pasir, panas terik, gurun Sahara. Maka tertidur Nabi Rasulullah. Rupanya Allah nak jaga supaya Nabi tidak pergi ke tempat maksiat, supaya Nabi tidak pergi ke tempat-tempat yang berdosa, yang minum arak, yang ada perzinaan dan sebagainya. Maka ini hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tengok bab hikmah ni, saya teringat, tuan-tuan, masa saya tingkatan 4. Ni adik-adik. Masa tingkatan 4, saya daripada jalan 4, 5, 6. Masuk form 1, form 2, form 3, 6 tahun. Saya bersukan. Saya main hoki, tuan-tuan. Wakil merata-rata. Mainnya pula bukan di Ipoh, main sampai ke Pulau Pinang. Merata mainnya, tuan-tuan. Tiba-tiba bila masuk tingkatan 4, sekolah yang saya masuk tak ada main hoki. Tak ada main hoki. Saya dapat tawaran sekolah sukan ketika itu. Dah tempah seluar hijau. Senyap-senyap tempah makcik. Tak khabar mak, tak khabar abah. Bapak saya jumpa seluar tu. Dia ambil, dibaliknya seluar tu. Dia tak nak saya masuk sekolah yang selain sekolah agama. 3 bulan saya tak sekolah, makcik. 3 bulan. Dulu ada periksa kan, PMR. Zaman saya, zaman PMR, zaman pakcik-pakcik, zaman SRP, zaman apa-apa, LCE kan. Periksa LCE, Law Certificate Education. Subhanallah. Saya tak dan merasa tu, adik-adik lagi tak dan merasa. LCE pun tak ada rasa, SRP pun tak ada rasa, PMR pun tak ada rasa. Tuan-tuan, 3 bulan tak sekolah. Sebab tak nak masuk sekolah agama tu. Orang lain dah masuk sekolah 3 bulan dah, saya duduk di rumah. Akhirnya, tuan-tuan, lepas 3 bulan baru masuk sekolah. Sekolahnya pun dekat dengan sini, tuan-tuan. Pengetuanya pun dah arwah. Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Wan Ahmad Tarmizi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, rupa-rupanya yang bapa kita tak bagi ni ada hikmahnya. Tuan-tuan bayang kalau sampai sekarang saya masih bersukan. Sampai sekarang. Sebab ada kawan-kawan yang masih lagi terlibat dalam bidang sukan. Ada yang main bola, ada yang main hoki, ada yang main bowling, ada yang main macam-macam.
Tuan-tuan ya, tuan-tuan bayang agak-agak tuan-tuan saya pakai macam mana pagi ni rasa-rasanya. Suruh pendek makcik oi. Rupanya ada hikmah juga masuk sekolah agama ni. Bapak kita lorongkan kita ni adik-adik masuk mari di Baitul Dia ni, rupanya ada hikmah. Dapat pahala pakai baju pakaian sunnah. Orang lain tak dapat ni. Bukanlah kita katakan sekolah lain tak bagus pula, tidak. Tapi hikmah kita masuk dalam pengajian agama ni tuan-tuan, rupanya banyak hikmah. Hikmah boleh jumpa pakcik-pakcik hari ni. Makcik-makcik boleh buka kitab. Kalau tidak, haram tuan-tuan. Baca pun Quran pun tak reti. Nak duk baca do. Apa itu nak ngajar orang tuan-tuan? Tak ada dah lah. Rupanya ini hikmahnya. Boleh datang Baitul Dia tuan-tuan. Hikmah dulu tuan-tuan, berapa puluh tahun tu, masuk umur 16. Sekarang dah umur muda lagi makcik oi, rahsia. Nak cerita yang tu lah tuan-tuan, hikmah ni banyak. Macam makcik-makcik lah hikmah. Datang hidayah, nak mengaji kuliah duha, nak mengaji sana, kuliah maghrib sini, kuliah maghrib sana, pakcik-pakcik pergi surau sana, masjid sana. Kan dulu-dulu rambutnya afro, seluarnya kembang 20 di bawah. Apa ke nama seluar pakcik? Yankee seluarnya. Kan? Bottom apa? Bell bottom. Nah, makcik-makcik pacak ketor tu jangan disembang lah, banyak kali sembang dah pacak ketor. Tuan-tuan nak ceritanya ni hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa Nabi Rasulullah, Allah tidurkan Nabi tu rupanya ada hikmah. Sebab di haflah, di pesta itu ada orang yang minum arak. Di haflah, di pesta itu ada orang yang menari. Di haflah, di pesta itu ada orang yang berzina. Maka Allah tidurkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan cuba tengok peristiwa belah dada. Tuan-tuan ingat balik peristiwa belah dada. Nabi sedang bermain-main dengan kakak susuan, abang susuan. Tuan-tuan, Nabi ada kakak susuan namanya Salma. Kakak susuan anak Halimah Sa'diyah. Anak Halimah Sa'diyah ni namanya Salma, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi tengah main-main, tengah seronok-seronok, tiba-tiba datang malaikat. Dan dibawanya satu bekas yang diperbuat daripada fiddah, daripada perak. Dalam bekas itu adanya air. Yang katanya dalam riwayat ada dua pandangan. Yang pertama air Zam-Zam, Ma'ul Zam-Zam. Yang keduanya air yang dibawa daripada sungai di syurga Allah. Buat apa air ni? Tuan-tuan, diletakkan dalam bekas untuk mencuci hatinya Nabi Rasulullah. Dan malaikat menyatakan bahawa terdapatnya bintik-bintik hitam di hati Nabi. Tuan-tuan, Nabi budak-budak, buat dosa pun belum kira lagi. Kalau tengok maksiat pun Allah tak catat lagi. Budak, belum baligh, belum mukallaf. Tetapi Allah hantar malaikat untuk bersihkan hati Nabi. Supaya hati Nabi ni sentiasa bersih. Sentiasa dalam keadaan yang terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi yang duduk di padang pasir di perkampungan Bani Al-Haris. Suami Halimah Sa'diyah namanya ialah Al-Haris. Ni ramai orang tak perasan, ramai orang tak kenal ni tuan-tuan ya. Tulis suami kepada Halimah Sa'diyah namanya ialah Al-Haris. Sebab itu perkampungan itu dinamakan sebagai perkampungan Bani Al-Haris. Ataupun ada pandangan kata perkampungan Bani yang lain, tuan-tuan. Tak apalah, apa pun nama kampungnya, cuma Nabi duduk jauh dari orang. Mana ada maksiat-maksiat tengah padang pasir.
Tapi rupa-rupanya sudah ada titik hitam. Itu Nabi yang duduk tengah padang pasir dah bertitik hitam. Kita yang duduk di Ipoh ni, yang duduk di Kinta ni, yang duduk di kampung Cik Zainal ni, yang duduk di Cemor ni, yang dekat dengan Kuala ni, yang dekat dengan Pekan Ipoh ni. Kalau dibelah lah rasanya. Jangan kata titik hitam. Saya. Hitam terus. Jangan. Saya. Jadi siapa nak try? Kita try belah. Nak tengok betul ke tak betul hitam. Saya tak berani. Ada adik-adik volunteer. Tak tolong ambil pisau satu Ustaz. Kita belah tengok. Tak berani semua orang. Tuan-tuan, itu masa Nabi sedang membela kambing, tuan-tuan. Dan bila mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja pula dengan Khadijah binti Khuwailid, sebelumnya dengan Abu Talib. Tuan-tuan tambah sikit di situ. Tanya, sebelum kerja dengan Khadijah, Nabi bekerja dengan Abu Talib. Kerja yang lebih kurang sama, bawa barang dagang. Nabi Rasulullah, tuan-tuan, dalam peristiwa membawa barang dagang dengan Abu Talib. Rupanya dia cerita berniaga ni dia bukan sekejap. Hari tu kita dah tulis kan di whiteboard. Ingat lagi? Kena ambil balik whiteboard tu. Dan tak payahlah. Dah tulis dah hari tu. Nabi, orang Arab ni tuan-tuan, Hashim, moyang Nabi, contoh, berniaga tuan-tuan, dari Mekah pergi Madinah, jalan kaki. Tuan-tuan, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah 17 hari baru sampai. Jadi kita boleh bayang macam mana orang dulu-dulu pergi berniaga, berjalannya jauh, rentas padang pasir, gurun Sahara, naik kuda, naik unta, naik keldai. Jauh perjalanan, meninggalkan anak isteri. Lama pergi berniaga. Habis di Madinah, barang made in Mekah, beli barang pula di Madinah. Pergi pula berniaga sampai ke Syam. Syam ni di mana sekarang? Ni tempat sahabat-sahabat kita yang sedang berperang. Palestin. Dulu namanya Syam. Palestin, Jordan, Syria, tuan-tuan. Dulu namanya ialah Syam. Berapa hari pula berjalan tu? Berniaga pula di Syam. Kemudian balik tak ke rumah? Belum. Beli pula barang di Syam, made in Syam, pergi pula berniaga sampai ke Yaman. Jauh perjalanan. Kadang-kadang pergi 3 bulan, kadang-kadang pergi 5 bulan, 6 bulan. Start daripada moyang Nabi lagi, Hashim, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Malah Hashim ini pergi berniaga pada musim syitak. Syitak ni apa dia? Tuan-tuan baca ayat li'ila fi Quraisy. Ada perkataan syitak ni. Macam mana ayat tu? Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita. Rihlah. Yang berjalan, yang bermusafir pada musim sejuk. Siapa yang berjalan, yang bermusafir pada musim sejuk ini? Moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ialah Hashim, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni lah yang pergi berniaga musim sejuk. Adat orang Arab bila musim sejuk tak keluar. Saya dulu belajar makcik 7 tahun pakcik di tanah Arab. Musim sejuk bulan 11, 12, 1 ni universiti tutup. Cuti. Kami cuti sebulan setengah, dekat 2 bulan cutinya. Lama cuti. Kenapa cuti? Memang adat Arab begitu. Musim sejuk tak keluar, duduk di rumah. Macam kita lah, musim hujan, time hari hujan, keluar tak?
Tak keluar. Jarang air, buat kopi, cicah dengan apa pakcik? Biskut lutut. Kenapa nama biskut lutut ni? Tak biskut siku ke, biskut kaki ke? Ha. Macam lutut ni, oh dia besar macam lutut, betul juga. Tuan-tuan, keluar tak kita musim hujan? Tak keluar kita musim hujan. Tuan-tuan, Arab pun begitu. Arab dia tak keluar pada musim sejuk. Tapi ada seorang yang keluar pada musim sejuk. Siapa dia? Hashim. Moyangnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok balik bagaimana kisah Hashim. Hashim menjalankan perniagaan musim sejuk. Tuan-tuan, balik buka Quran, tengok surah Quraisy tu. Surah Quraisy ni juzuk yang ke-30, tuan-tuan. Li'ila fi Quraisy tu. Ni buka, tuan-tuan, muka surat yang ke-602. Muka surat 602, juzuk yang ke-30, sebelum ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tuan-tuan, baca balik baca. Tuan-tuan, memang ditulis di situ kebiasaannya mereka menjalankan perniagaan sampai ke Yaman. Memang ada dalam terjemahan tu, tuan-tuan. Dan pada musim panas barulah berjalan sampai ke Syam. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Tuan-tuan, orang Arab tak keluar. Illa Hashim, kecuali Hashim. Saya cuba cari kenapa moyang Nabi Hashim ni pergi berniaga juga. Orang Arab lain tak keluar rumah, Hashim keluar pergi berniaga. Why? Kenapa? Tuan-tuan, rupa-rupanya bila dibuat kajian, Hashim dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang tak cukup keuangan, nak sara anak isteri. Adik-adik, inilah pengorbanan seorang ayah. Musim sejuk pun keluar. Hari itu kita dah tulis di whiteboard hari itu dalam bab jihadul iktisadi, jihad ekonomi. Antaranya kisah Hashim ini. Jihadul siasi. Hashim akhirnya berkahwin dengan siapa? Hashim berkahwin dengan seorang perempuan namanya Salma. Moyang Nabi yang perempuan namanya ialah Salma. S-A-L-M-A apostrofi di atas. Kalau ejaan kod Jawinya sin lam mim alif hamzah. Salma. Salma ini orang mana? Dalam bab jihadul siasi hari itu pun dah tulis pakai whiteboard. Salma ini orang lembu. Yang kahwin dengan Hashim ni orang Madinah. Salma orang Madinah. Dari Bani apa? Bani An-Najjar. Bagus adik. Nasib baik adik telah menyelamatkan opah-opah ni. Kalau tidak saya denda berdiri. Bani An-Najjar. Tuan-tuan, apa hikmahnya? Hikmahnya bila hijrah Nabi Rasulullah. Nabi hijrah ke mana, tuan-tuan? Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tak tahu pun kisah tok neneknya, tak tahu. Nabi masih kecil, Nabi tak lahir lagi. Hashim, mana Nabi beranak lagi masa tu? Abdul Muttalib dan Hashim tak dan dengan Nabi. Nabi tak dan dengan moyangnya. Moyangnya kahwin dengan orang Madinah yang namanya Salma, keturunan Bani An-Najjar. Hikmahnya di mana bila sampai di Kuba? Dalam jihadul siasi hari itu dah cerita, bila sampai di Kuba, Nabi duduk 3 hari. Nabi duduk 3 hari di Kuba, Nabi bina satu masjid yang kekal tapaknya sampai sekarang, namanya Masjid Kuba.
Tuan-tuan, nanti esok-esok ada rezeki kita pergi Madinah, kita pergi Mekah, kita buat umrah, kita ziarah Nabi Rasulullah. Bila mutawif buat rombongan untuk pergi ziarah, antara tempat yang akan dibawa ialah Masjid Quba. Masjid Quba hari ini itulah tapak asal yang Nabi buat dulu. Cuma Nabi tak buatlah masjid cantik macam ini, tuan-tuan. Sekarang ni dibina oleh pemerintah selepas daripada itu. Cuma tapak asal itu ialah tapak yang Nabi bina Masjid Quba. Tuan-tuan, 3 hari Nabi duduk. 3 hari. Tiba-tiba datang 40 orang pemuda. Siap dengan baju perang. Siap dengan topi perang. Siap dengan pedang, panah. Siap dengan lembing, tombak, lengkap bersenjata. 40 orang anak muda datang ke Quba. Buat apa datang dengan baju perang, topi perang, naik kuda, naik unta, bawa senjata nak bunuh Nabi? Tidak. Rupa-rupanya mereka nak iring Nabi Rasulullah dari Quba nak masuk ke Madinah. Ini yang Nabi tak dapat masa di Mekah, tak ada. Di Mekah orang jangankan kata nak pertahan, orang nak bunuh lagi Nabi. Jangankan kata nak iring Nabi, orang nak baling batu ke Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Allah aturkan daripada moyang lagi. Pergi berniaga, orang tak ada pergi berniaga sebab kesesakan, sebab tak ada duit, pergi juga walaupun musim sejuk ketika itu. Kemudian stranded, terkandas di Madinah, tak boleh bergerak sebab musim terlalu sejuk ketika itu. Nak pergi ke Yaman tak boleh, nak patah balik ke Mekah tak boleh, nak pergi ke Syam tak boleh, sejuk sangat. Duduk lama ketika itu. Tiba-tiba orang Madinah membuat tawaran kepada Hashim. Wahai Hashim, zawij, kawinlah dengan perempuan Madinah. Pakcik-pakcik, kita boleh dengar je cerita ini. Jangan harap ada tawaran. Tak adanya. Boleh dengar je cerita ini. Orang Madinah offer ke Hashim, wahai Hashim, zawij, kawin dengan perempuan Madinah. Tu yang Hashim kawin dengan Salma tu tadi. Serupa cerita Nabi Ibrahim kan. Isteri pertama Nabi Ibrahim siapa? Namanya Sarah. Isteri kedua namanya Hajar. Siapa yang carikan Hajar ni? Siapa makcik? Sarah yang tolong carikan. Ya zauji, wahai suamiku, zawij, kawinlah dengan Hajar. Pun cerita ni kita boleh dengar je lah pakcik, oi, abang-abang. Nak harap benda tu berlaku pada kita, tidaklah kot. InsyaAllah, kata Kapten. Berani live ni. Tak dengar, sekarang dia dengar mana tahu. Tuan-tuan, kita boleh dengar je cerita ni. Sarah carikan isteri untuk suaminya. Kalau pakcik-pakcik, dah live pula satu lagi. Buat kahwin ni dandan dia datang ke depan. Jadi elok je di belakang. Tuan-tuan, kita boleh dengar je lah. Jangan harap. Balik sekarang, nak dengar perkataan bang, katanya. Tak sanggup menyebutnya. Kahwinlah, katanya. Meh, saya carikan. Tuan-tuan, mimpi pun kena marah. Ini kan pula nak nunggu dia cari, jangan. Yang mimpi dia, bukan kita. Yang mimpi bini. Bangun, bang, saya mimpi. Mimpi apa abang kahwin lagi? Pasal apa abang kahwin lagi dalam mimpi saya? Hai. Dia yang mimpi, kita yang kena marah, tuan-tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Hashim di offer oleh orang Madinah, kawinlah ya Hashim, zawij,
Kawinlah dengan orang Madinah. Tu yang Hashim kahwin tu tuan-tuan, dengan Salma tadi, moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya 10 tahun lepas itu. 10 tahun bila Nabi diarahkan berhijrah, dan hijrah tu pula diarahkan ke Madinah. Kenapa tak ke kampung Cik Zainal hijrah tu? Kenapa tak ke Cemor? Kenapa tak di Ipoh? Kenapa tak ke Perak? Arahan tu kenapa ke Madinah? Hikmahnya Allah dah atur dari awal. Ada keturunan moyangnya. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, 40 orang pemuda ini daripada keturunan Bani An-Najjar. Yang adik kita sebutkan tadi. Keturunan Bani An-Najjar ialah keturunan Salma. Oh, rupa-rupanya inilah keturunan moyang Nabi Rasulullah yang datang 40 orang anak muda, siap kelengkapan perang, siap baju besi, siap kuda, siap unta, untuk pertahankan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ni kadang-kadang bukan jadi masa itu, tidak. Dia akan jadi masa akan datang. Mungkin 10 tahun, mungkin kita pun tak sempat. Hashim pun tak sempat melihat cicitnya diangkat menjadi seorang rasul. Tak dan Hashim. Hashim meninggal awal. Tok Nabi pun sempat sekejap dia dengan Nabi Rasulullah. Ayah Nabi pun tak dan, tuan-tuan. Kan Abdullah, ayah Nabi, tuan-tuan, masa dia bermusafir, dia meninggal dunia, Nabi masih dalam kandungan, dalam perut, tuan-tuan. Ni yang kita ceritakan bagaimana hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik, sambung tuan-tuan ya. Maka ketika itu, tuan-tuan, apabila usia baginda menjangkau 25 tahun, mulalah baginda menjalankan urusan perniagaan untuk Khadijah binti Khuwailid. Apabila usia baginda menjangkau 25 tahun, mulalah baginda menjalankan urusan perniagaan untuk Khadijah binti Khuwailid. Nabi ketika itu sedang bekerja dengan Abu Talib, seorang saudara. Baginda menjalankan urusan dalam perjalanan, tuan-tuan, Nabi ketika itu sedang bekerja dengan sampai di satu tempat yang ketika dalam perjalanan belum lagi sampai ke Basrah, sampai di saat tiba-tiba ada seorang orang yang beriman. Dia melihat yang ketika awan yang melindungi seorang budak. Awan ni tak lindung orang lain kecuali budak ini, seorang budak. Awan ni tak ikut orang lain kecuali budak ini. Dan budak ini datang daripada arah Mekah. Siapa orang ini? Namanya Rahib Bukhairah. Dan budak ini datang, Bukhairah ini hafizul Injil. Dia seorang yang hafal kitab Injil. Namanya Rahib Bukhairah. Dia tahu Nabi Isa pernah berkata, ya qaumi, wahai kaum, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini, kata Nabi Isa, Rasulullah adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah ilaikum, kepada kamu Rasulullah, dan akan datang min ba'di, selepas daripada aku, ilaikum, kepada kamu Rasulullah. Dan nama Nabi itu selepas aku namanya ialah soalan. Dan nama Nabi kita Nabi apa? Nabi Muhammad. Jadi kita salah Nabi ke macam mana? Cuba nyanyi lagu Yahanana. Laju makcik nyanyi. Hujung tu apa? Ahmad ke Muhammad? Adik? Ahmad. Yahanana tu. Hujung tu Ahmad. Salah Nabi kita ni. Adik tarik sekejap whiteboard tu. Kena pakai juga whiteboard ni. Nak bagi contoh, tuan-tuan. Kita ni betul ke tak betul Nabi kita ni? Ahmad. Nabi Isa kata min ba'di ismuhu Ahmad.
akan datang selepas daripada aku, namanya ialah Nabi Ahmad. Tuan-tuan, cukup. Okey, alhamdulillah. Minta maaf kameraman ni, saya berjalan-jalan. Tuan-tuan ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan ya, dekat sini keperluan untuk kita belajar bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, macam mana eja Ahmad? Alif, ha, mim, dal. Alif, ha, mim, dal. Ha pedah. Nampak ya? Macam mana eja Muhammad? Mim, ha, mim, dal. Minta maaf saya membelakangkan. Maksudnya mim, ha, mim, dal. Cuba tengok, ada kalau kita nak cari makna, kita buka kamus, cari dekat alif, Ahmad takkan jumpa. Cari dekat mim, Muhammad takkan jumpa. Memang ini kaedah bahasa Arab. Contoh, ada ayat bahasa Arab, yarji'una. Yarji'una. Ataupun yazhabuna. Yazhabuna. Faham ya? Kita cari dekat ya, tak jumpa. Buka kamus, cari dekat ya, yarji'una, takkan jumpa. Kena cari perkataan asal. Perkataan asal ya apa? Ra, jim, ain. Pandai makcik-makcik ni belajar bahasa Arab. Power. Raja'a yarji'u. Nampaknya? Zahaba, ya zahabu. Sama macam Ahmad, Muhammad. Cari dekat alif, takkan jumpa. Cari dekat mim, takkan jumpa. Ha, sama tak ha? Mim, sama tak mim? Dal, sama tak dal? Hamada yahmadu, Ahmadun, Muhammadun. Nampak? Baru jumpa perkataan Ahmad ataupun Muhammad yang maksudnya yang terpuji. Cari dekat huruf asal. Ha, ha apa ni? Ha, ha pedas. Kenapa nama ha pedas? Tak ha manis ke? Ha, ha. Pedas. Ha. Adik-adik ya, kalau nak tahu kita sebut ha tu betul, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, cik-cik, kita letakkan tapak tangan di depan. Boleh try masing-masing. Sebut ha. Ha. Ada angin tak? Ada betul. Tak ada, kena bagi ada angin. Ha. Ha. Bila ada angin tu, maknanya kita sebut tu ha pedas lah tu. Ada ha satu lagi, umpamanya ha simpul kan? Ha simpul orang panggil kan? Ha ni tak ada angin. Nampak? Ha yang ini ada angin. Ha ni kaedah. Nampak dia? Baik. Jadi hamada yahmadu, Ahmadun, Muhammadun, maknanya yang terpuji. Jadi betul dah Nabi kita tu. Nabi kita ni Nabi Muhammad yang namanya juga ialah Ahmad, yang disebutkan oleh Nabi Isa. Maka sebab itu tuan-tuan yakinlah apa yang dibawa oleh Nabi kita ni betul lah. Sunnahnya, sirahnya, hadisnya, tuan-tuannya, semuanya adalah datang daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ataupun Nabi Ahmad. Ini laqab, nama gelaran. Saya cerita dah itu kan, nama gelaran. Nama gelaran ni boleh nama tempat. Nama gelaran ni boleh sempena dengan nama kepada anak kita, Abu Qasim. Nama gelaran Nabi salah satunya ialah Abu Qasim. Kenapa nama gelaran Nabi Abu Qasim selain daripada nama satu lagi daripada dia? Apa dia? Al-Amin. Al-Amin ni diberikan oleh orang-orang Arab semasa peristiwa angkat Hajar Aswad tu. Ingat balik kan? Abu Qasim sempena dengan anak Nabi yang bernama Qasim. Abu ayah kepada Qasim. Jadi kalau tuan-tuan, nama anak apa? Sekian-sekian. Abu Yasin. Nama anak saya yang lelaki sulung Yasin. Saya Abu Yasin. Nampak hari tu dah cerita dah, hari tu yang kisah Perak tu kan? Perak tulis Arab, dia tak jadi pa, dia jadi ba. Borok benar bunyinya. Bahasa Arab dia tak ada pa, ca, nga, va, ga. Apa satu lagi?
nya, ca pa nga, ca pa nga va ga nya kan. Arab mana ada. Jadi huruf perak, pa ya ra alif qaf, perak. Mari dekat Arab, perak tak ada huruf pa. Tukar dengan huruf saya tak sanggup nyebutnya, tuan-tuan sanggup. Baik, sambung tuan-tuan ya. Peristiwa Rakhib Bukhairah itu kan Bukhairah dah sebut, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, irja, bawa balik budak ini. Kenapa kena bawa balik? Nanti kalau orang-orang Yahudi jumpa, mereka akan bunuh budak ini. Kenapa bunuh? Sebab budak ini adalah Rasul akhir zaman. Macam mana Rakhib Bukhairah boleh kenal? Tanda-tanda awan ikut. Dan yang paling jelas sekali bila Rakhib Bukhairah pegang belakang badan Nabi yang masih budak-budak masa itu. Bila pegang belakang badan Nabi ni, ada khatimin nabiyyin, ada tanda kenabian, baina katifai, di antara dua bahu ni, di belah belakang ada bonjolan, ada macam satu bonjol yang sebesar telur burung. Dan rupanya dalam kitab-kitab terdahulu diceritakan inilah tanda Nabi akhir zaman. Bukhairah tahu, dia rasa, dia pegang, budak ni ada tanda. Dan dia tanya pada Abu Talib, ya Abu Talib, man, siapa abuhu, siapa ayah budak ini? Abu Talib ditanya oleh Bukhairah, man abuhu, siapa ayah budak ini? Abu Talib menjawab, ana, akulah ayah budak ini. Abu Talib ni bukan ayah yang sebenar, tapi dia anggap macam anak dia dah. Dia bela anak saudara dia, dia jaga anak saudara dia, dia sara anak saudara dia. Walaupun Abu Talib ni bukan kaya, tuan-tuan, Abu Talib ni orang miskin, anaknya ramai. Anak Abu Talib ni 8 orang. Kita kenal 2 je. Siapa 2 ni? Satu, anak Abu Talib. Satu dah tersebut pula dah. Satu, Ali bin Abu Talib, sepupu Nabi tu. 2, Ja'far bin Abu Talib. Saya bagi lagi 6. Tuan-tuan tulis ya, adik-adik tulis. Anak-anak Abu Talib. Nak tunjuk bukti bahawa Abu Talib ni miskin. Sebab apa dia miskin? Sebab dia nak tanggung ramai orang, ramai anaknya. 1, Ali bin Abu Talib. 2, Ja'far bin Abu Talib, tadi dah sebut. 3, Fakhitah binti Abu Talib, perempuan. Fakhitah binti Abu Talib. 3. 4, Aqil bin Abu Talib, laki. 4, Aqil bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, Fakhitah binti Abu Talib, Aqil bin Abu Talib. Berapa dah? 4. 5, Jumanah. Jumanah binti Abu Talib. 5, perempuan. Jumanah binti Abu Talib. 6, Talib bin Abu Talib. Senang ya. Talib bin Abu Talib. Ambil nama dia je. Maksudnya Talib bin Abu Talib. Kemudian Raita binti Abu Talib. Raita binti Abu Talib. Dan yang paling akhir Tulaik bin Abu Talib. Hujunglah laki. Tulaik bin Abu Talib. Tulaik. Maksudnya bin Abu Talib. Berapa semua? 8 ke 7? 8. Sebab itu Abu Talib ni orang miskin. Dia nak tanggung anak dia lagi 8 orang. Nak tanggung lagi anak saudara dia. Muhammad ni yang kematian ayahnya, kematian ibunya, 9 dia tanggung. Malah Nabi Rasulullah, tuan-tuan, nanti kita akan belajar. Nabi Rasulullah duduk dengan Abu Talib bukan takat kecil aja. Dah besar pun masih duduk dengan Abu Talib. Bukan takat besar aja, dah kahwin dengan Khadijah pun duduk dengan Abu Talib.
Ini Nabi Rasulullah. Bukan Nabi tak nak keluar. Khadijah orang kaya, ada rumah pun besar. Tapi Abu Talib minta, ya Muhammad, duduklah di rumahku. Nabi Rasulullah ni kesian ke bapa saudara ni, walaupun dah kahwin, duduk lagi di rumah Abu Talib. Jadi pakcik-pakcik, makcik-makcik, kalau anak kita tak keluar-keluar rumah lepas kahwin, setahun tak keluar, 2 tahun tak keluar, 3 tahun tak keluar, 4 tahun tak keluar, 5 tahun tak keluar, boleh jadi dia nak ikut sunnah Nabi Rasulullah. Tak keluar-keluar, kita dah menyampah dah tengok muka ya. Bila nak keluar, budak ini dah kahwin, tak keluar-keluar. Rupanya dia tengok live hari ini, dia tahu sunnah Nabi Rasulullah. Duduk lagi di rumah Abu Talib. Ahlan, Al-Fadil Ustaz Bakri dah sampai. Tuan-tuan, ini yang kita katakan sebagai bagaimana kisahnya Nabi Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul. Nama akhir, tuan-tuan, nama akhir. Kita dah tahu tadi nama isteri Hashim. Tuan-tuan, siapa nama opah Nabi Rasulullah? Kita kenal toknya, Abdul Muttalib. Opahnya siapa opahnya? Abdul Muttalib ini, kalau Hashim tadi kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Salma. Kemudian Abdul Muttalib, mana nama Abdul Muttalib tadi? Tak tulis lagi ya? Abdul Muttalib, mana nak tulis ni ya? Sini boleh. Minta maaf ya pakcik-pakcik. Abdul Muttalib, isterinya bernama Fatimah. Ini hebat orang Arab, hebat Nabi. Nabi ambil nama Fatimah, letak kepada nama anaknya, Fatimah binti Muhammad. Kemudian, apa lagi? Nabi ambil nama bapaknya. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Nabi letak kepada nama anak lelakinya, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Nampak tuan-tuan? Kan anak Nabi semua 7. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 ni siapa? 1 Qasim tadi, Qasim ni. 2 Ibrahim, 3 Abdullah. Tak kiralah mana satu, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kalau ikut ranking, namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Kalau ikut nama lah. Nama anak Nabi tadi Muhammad bin, nama anak Nabi tadi Abdullah, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Simple. Cuma kalau kita buat kopi itu, tuan-tuan, apa ni ambil nama tok letak, nama lama, nama kampung, nama tak glamour katanya. Tengok, Nabi ambil nama opahnya Fatimah, letak pada nama anaknya. Simple. Jadi makcik-makcik nanti dapat anak, buat apa ini? Mana ada ustaz, oi, dia tak boleh beranak, dah lupa cerita Sarah. Dia dah lupa cerita Sarah. Hari tu dah ceritakan Sarah. Umur Sarah berapa masa mengandung Nabi Ishak? 90 tahun mengandungkan Ishak, Nabi Ishak. Opa-opa 90 angkat tangan. Tak ada harapan. Jadi pakcik-pakcik, kalau makciknya karang balik nak makan asam-asam, belikan. Mana tahu kau ada isi dalam. Pergilah klinik kesihatan Cemor tu, bukalah buku pink, opah oi. Nampak lawak, tapi Allah kata apa dalam surah Yasin ayat kedua akhir? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Betul dah tu. Opah-opah sekalian, loceng pun dah bunyi. Jadi kita berhenti dalam muka surat yang ketiga. Bagaimana muka surat yang ke berapa tadi?
Dah hilang muka surat saya. Surat yang ke 5. Bukan. 3. 4. 3. Muka surat yang ketiga, nombor yang kelima. Nanti insya-Allah kita akan belajar nombor yang ke-6, tuan-tuan. Dan saya dah cerita dah sebenarnya nombor 6 ni kisah pesta tadi. Tanya haflah tadi. Jadi kita skip lah nombor 6 tu, kita masuk terus nombor 7 bulan depan insya-Allah, muka surat yang keempat. Boleh tanda dah kita berhenti dekat nombor 6, ada minum arak tadi, ada bermain judi tadi, tuan-tuan ya. Kita berhenti kat situ insya-Allah. Nanti akan datang kita akan masuk nombor 7 terus, muka surat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina ya Allah. Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran ya Allah, sunnah-sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah sahabat-sahabat kami di Palestin ya Allah. Selamatkanlah, lindungilah sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum matin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar Rasulullah subhanahu wa ta'ala.